Yo guys, and welcome to the video. Awal tahun ni actually banyak sangat flagship. So hari ni kita nak buat spot check sikit so that kita tahu yang mana flagship yang sebenar dan yang mana tak. So benchmark dekat sini kita actually ada Samsung Galaxy S23 Ultra. This is memang orang confirm flagship. Dan kita ada Honor Magic 5 Pro. Ni pun kalau ikutkan flagship juga, tapi kita nak buat spot check, nak tengok dia dapat buat apa yang Samsung dapat buat ataupun tak. So untuk Honor Magic 5 Pro ni dia belum lagi announce, tapi dia kata harga dia adalah sekitar bawah daripada RM5,000. Yang this one actually harga dia RM5,000 ke atas. Ada banyak benda yang dia dapat tawarkan, tapi kita nak tengok yang Honor dapat keep up ataupun tak. Benda yang pertama yang kita kena godek dan selalu guna adalah dia punya skrin dekat sini. Nampak macam Samsung lagi besar, betul tak? Tapi yang sebenarnya tak. Kalau ikutkan dua-dua ni actually 6.8 inci. Yang mana Honor ni actually slightly bigger, 6.81. This one also nampak lagi lebar. Tapi apa yang membuatkan telefon Honor ni nampak lagi lebar? Dia actually tengok dekat dia punya display ataupun dia punya kaca dekat sini. So apa yang membezakan telefon ni dengan telefon Samsung? This one actually ada quad curve display so that dia nampak lagi luas, dia nampak lagi tak claustrophobic. Untuk normal sekarang ni kita dah beralih kepada flat display. Tapi apa yang membuatkan quad curve display ni a bit special is korang tak akan rasa claustrophobic. Tapi apa yang membuatkan quad curve display ni a bit special ataupun lain daripada yang lain, bukan curve dia sahaja, tapi membuatkan korang tu pakai telefon ni tak rasa macam krem sangat, pegang pun sedap. So benda tu je ke yang membuatkan ataupun yang membezakan Honor Magic 5 Pro ni berbanding dengan sebuah flagship daripada Samsung. Kalau ikutkan ada lagi, contohnya macam dekat sini actually dia punya screen lagi terang. So kita dah assume Samsung Galaxy S23 Ultra tu dah cukup terang dah, 1750 nits of brightness. Yang ada dekat sini actually dia orang up sikit so that dia boleh pergi sampai 1800 nits of brightness. Other than that, untuk dia punya quality screen, dua-dua actually kalau guna mata kasar ni boleh tengok ataupun layan movie ke, tengok video ke, edit gambar ke, akan nampak really decent. Tapi kalau kau tengok benchmarking untuk sebuah telefon daripada Honor Magic 5 Pro ni, actually dia top number 1 untuk dia punya quality display. Dia juga akan test video HDR contohnya, so that nak bagi kesahihan untuk sebuah skrin tu dapat display accurate color, display accurate brightness and display accurate contrast untuk blackness untuk sesebuah skrin tu. Sebab kita tahu untuk sebuah skrin LED ataupun OLED screen akan nampak black tu lagi true to black sebab dia actually tak guna pixel untuk light up that color. Cumanya dekat sini apa yang boleh membuatkan korang rasa beza adalah dia punya bucu skrin ni. Yang ni korang nampak lebih bulat, tapi yang dekat Samsung actually korang akan nampak dia lagi tajam. Apa yang aku dapat tahu juga dekat sini adalah dia punya display dekat Honor Magic 5 Pro ni sebenarnya dia boleh capai 2160 Hz dia punya PWM dimming, manakala Samsung dia tak dapat capai amount of Honor buat. And ni juga antara yang aku dapat tahu capai that kind of numbers. So crazy kan? Dan kita cakap pasal display, sekarang kita akan pergi ke arah dia punya kamera dekat sini. So dua-dua ni actually bagi spek yang agak berbeza. Sebab kita tahu Samsung dia actually pakai 200 megapiksel untuk dia punya sensor. Dan dia punya other sensor contohnya macam telephoto, ultra wide, yang tu pakai 10 megapiksel ataupun 12 megapiksel. So this one is a bit different. Nampak macam dia pakai 50 megapiksel je atas kertas, tapi kalau ikutkan basically dia lagi besar daripada Samsung dekat sini. So ada advantage untuk sebuah sensor yang pakai sampai 1 inci. And dia just nak pergi dekat sebuah 1 inch sensor 50 megapiksel. Kesemua kamera dekat sini actually 50 megapiksel. Ultra wide, telephoto, kau akan dapat kualiti yang hampir sama dan it speaks numbers lah sebab Honor ni actually dapat masuk dalam DxOMark juga. Skrin dia masuk, dia punya kamera pun masuk juga. Dia boleh dapat nombor 1. Skor dia adalah 152. So that's quite high untuk sebuah kamera daripada sebuah smartphone. So tu yang kita nak bila kita cari sebuah telefon. Ramai orang akan kata macam it's just a numbers, tapi numbers ni lah yang membuatkan telefon ni kita dapat ukur dia punya quality, dia punya kekuatan, dia punya kekurangan. Dekat situlah kita dapat nampak. Untuk tangkap gambar dekat sini, kau boleh nampak 200 megapiksel daripada Samsung tu dapat tarik ataupun dapat tangkap detail yang agak tajam. Dan kalau kau tengok dekat Samsung juga, lepas tu bila kau tengok dekat Honor, there's a bit slight of change in terms of dia punya look. Sebab dekat sini
Walaupun dia pakai 50 megapiksel, dia punya focal length is a bit different dan membuatkan sebuah telefon daripada Honor membuatkan dia nampak macam sebuah kamera besar. One inch sensor juga akan membuatkan kau punya subjek tu nampak a bit bokeh, a bit creamy, dia punya bokeh and everything. Sebab benda ni lah yang membuatkan kau punya image tu lagi separate daripada background. In terms of dia punya colour, kedua-dua kamera ni actually dia cuba terangkan kita punya muka ataupun dia punya subjek. Dua-dua ni juga tend to macam benda yang hijau, dia akan naikkan hijau, dan benda yang a bit less colour dia akan cuba naikkan. Bagi aku, dua-dua kamera ni seronok nak tangkap gambar. Dia punya quality pun best, dia punya color accuracy pun best, dan dia punya white balance pun boleh kata ada a bit different, maybe sebab different time. To say the least, yang mana aku akan pilih untuk tangkap gambar, aku akan ambil Honor juga untuk dia punya sensor tu. Big is always better, not just megapixel sahaja. Macam tadi aku ada cakap pasal dia punya depth, tapi untuk portrait mode dia actually apply kan dia punya blur effect tu dekat sini. So untuk blur effect actually kedua-dua kamera ni dah dapat tangkap, dah dapat bezakan, dah dapat tahu apa yang kita cuba tangkap, and tak ada nampak rasa macam fake sangat. So AI dekat sini dapat detect edges, dapat detect rambut. Memang bagus je bagi aku sebab dua-dua telefon ni actually memang flagship kan, and quality camera is top notch. Pergi ke arah zoom pula, dekat sini membuatkan sebuah telefon daripada Samsung a bit disadvantage sebab dia pakai 10 megapiksel sahaja, yang mana dekat Honor Magic 5 Pro dia pakai 50 megapiksel. Dia punya quality kau akan nampak, dia punya edges boleh nampak. So benda tu ataupun megapixel count tu Honor bagi dekat dia punya other lenses untuk lawan dengan apa yang Samsung dapat tawarkan dekat sini. Samsung obviously ada advantage untuk zoom lagi jauh, tapi kita kalau boleh nak guna dekat social media and everything kan, kita tak nak just zoom tapi nampak hebat je lah and tak guna. So dekat sini aku boleh kata apa yang ada dekat Honor dah cukup dah. Tapi kita cakap pasal advantage untuk Honor juga. Walaupun aku cakap dia tak boleh zoom macam sebuah telefon daripada Samsung, Honor pun ada advantage in terms of dia punya point of view. Contohnya macam dekat sini adalah dia punya ultra wide. Dekat Samsung hanya 0.6, yang mana dekat Honor Magic 5 Pro dia actually boleh sampai 0.5. So it's a bit wider and it's a bit seronok untuk tangkap gambar, a bit fun berbanding dengan dia punya default lens. Dan korang takkan dapat less quality, still dapat 50 megapiksel berbanding Samsung hanya 10 ataupun 12 megapiksel je. In terms of 4K at 30fps, boleh nampak yang dua-dua video sangat-sangat stabil dan tak ada problem in terms of color, in terms of orang kata fokus, tak ada focus breathing dan sebagainya. Tapi ada slight advantage lah untuk telefon Honor Magic 5 Pro ni, that is dia punya AI motion, so that dia dapat tangkap gambar kalau korang melompat ke, tangkap gambar kucing ke, tak ada gambar yang blur. So tu apa yang berlaku dekat Samsung kadang-kadang. Dan kita bukan just cakap pasal AI motion je, malam pun sama juga. Korang punya shutter tu akan lagi cepat dekat Honor Magic 5 Pro berbanding apa yang ada dekat Samsung. Nampak macam dah cepat dah 3 saat kan, 2 saat. Tapi yang ada dekat Honor Magic 5 Pro ni actually lagi cepat daripada sebuah telefon daripada Samsung. Benda lain yang orang jarang teliti adalah dia punya tebal dekat sini. Aku actually sangat obses untuk ketebalan sesebuah smartphone tau. So untuk dari segi ketebalan, Honor Magic 5 Pro ni dia actually lagi nipis, 8.77mm, yang mana Samsung mempunyai ketebalan 8.9mm. A slight bigger daripada Honor, tapi yang penting juga dia punya capacity battery. So capacity battery dekat Honor actually lagi besar. Untuk telefon yang lagi nipis tapi dapat bateri yang lagi besar, aku boleh bagi props dekat Honor. Yang mana dekat Samsung dia tak sebesar macam yang aku nak. Kalau boleh dia boleh letak. So bayangkan untuk 5.77mm dah dapat 5100 mAh, apa yang Samsung boleh buat tapi dia tak buat. Maybe sebab dia ada banyak komponen dekat dalam. Mungkin juga dia tak utilize fully untuk body yang besar macam ni. Respect to Honor juga sebab dapat cram that kind of volume. In terms of dia punya battery life pula, untuk bateri yang besar sememangnya akan dapat advantage, so that korang dapat tahu, korang dapat benchmark, korang dapat guna fully 1 hari tak ada masalah. And even ada yang sampai 2 hari kalau ikutkan untuk light use lah. Untuk telefon ni actually dia boleh bertahan sampai yang ni 12 jam dan ni pula adalah 10 jam in terms of overall use, termasuk idling tau. So tu menunjukkan korang tahu bila korang kena charge kedua-dua telefon ni time hardcore punya use, so that korang tak tersadai ataupun tengah guna map ke, tak ada tersadai dekat tepi jalan nak kena charge, tak tahu nak guna map ataupun tak dapat nak call orang-orang yang penting untuk komunikasi. Not just that lah, bateri besar sudah tentunya perlukan charger yang lagi laju. Untuk Samsung dia pakai 45 watt dah hampir like 3 tahun ataupun 2 tahun, still the same 45 watt.
dan tak termasuk dalam kotak. This one actually boleh support 66 watt, and dia punya 66 watt tu juga membuatkan dia dapat tahan battery life ataupun battery degradation lagi lama. Dan charger tu korang tak perlu beli secara berasingan, ada dalam kotak. Lepas tu dia ada wireless charger yang lagi laju, contohnya macam dekat sini 50 watt, yang ni berapa, 10 watt je ataupun 15. Ya, banyak benda advantage dekat Honor Magic 5 Pro dekat sini. Benda yang aku boleh cakap juga dekat sini adalah dia punya OS. Yang ni pakai Magic OS 7.1, yang ni pula pakai latest and greatest juga, that is dia punya One UI 5.0. So this one is a bit macam personal preference. To me, aku rasa dua-dua memang snappy, tak ada masalah, and kau boleh biasakan diri dengan cepat. And bagi aku lah kan, untuk UI yang a bit simple, aku akan bagi dekat Honor. Tapi kalau untuk UI a bit serabut, bagi aku ada dekat sebuah telefon daripada Samsung ni. All in all, dua-dua ada personal preference. Ada orang suka One UI, ada orang suka Magic OS. Tak ada masalah sebenarnya, sebab tu korang punya penggunaan and korang punya otak sendiri untuk prehance, untuk guna, untuk tahu which one is which, ataupun mana yang sesuai untuk korang pakai. Tapi ada satu benda yang penting korang patut tahu, dan benda ni memang aku perjuangkan, that is dia punya face unlock. Untuk orang biasa akan cakap, well, untuk notch macam ni okey dah sebab dia ada kamera kan untuk buat face unlock. Bagi aku benda tu tak cukup. Apa yang Honor buat dekat sini adalah dia punya face unlock tu sebenarnya dia pakai 3D face unlock tau. So dia bukan pakai yang biasa-biasa macam yang ada dekat Samsung. Actually dekat sini dia akan scan muka korang so that korang tak tipu gunakan gambar ke apa ke. So dia tak dapat nak macam scam. Dia memang betul-betul perlukan muka untuk detect, untuk unlock, so that korang boleh guna smartphone. Dan this thing actually lagi secure dan lagi senang untuk unlock waktu tengah malam. This one is a bit different. Kau kena pakai fingerprint lah sebab dia memang fokuskan untuk dia punya ultrasonic. Samsung memang terkenal dengan dia punya ultrasonic. Yang ni pula dia memang fokuskan untuk feature that is face unlock. Alright, tu adalah penerangan perbezaan kelemahan yang korang patut tahu antara kedua-dua telefon ni. Sebab dua-dua ni actually nama yang agak gergasi, Samsung dan juga Honor. So this one belum launch lagi dengan harga yang katanya bawah RM5,000. Yang ni obviously akan lagi mahal, RM5,000 ke atas. Daripada dulu lagi memang dah mahal dah. Tak pernah murah sebenarnya untuk sebuah telefon daripada series Galaxy S ni. Honor buktikan yang kepakaran diorang dalam membuat kamera ni memang betul-betul advance. Tengok dia punya AI dan calibration lebih baik berbanding bergantung hanya pada megapiksel semata-mata. Honor memang terkenal dengan sebuah telefon yang harga berbaloi, and specs pun boleh kata sangat-sangat bagus in terms of dia punya price, and dapat top apa yang ada dekat atas. Tu apa yang Honor Magic 5 Pro cuba buat. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye.